Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, thank you for joining e-tuition online. Harap semuanya sihat-sihat je, baik-baik je. Kita masih lagi belum menang. Hashtag kita masih belum menang. Walaupun kita sekarang memang dalam keadaan pandemik COVID-19, tapi kita masih lagi belum, apa orang kata, tak boleh lagi bersukaria, sebab kita masih lagi melawan musuh yang tidak nampak, iaitu virus COVID-19. Okey, cikgu tak akan mula, kita chill-chill dulu mula-mula ni. Okey, guys, kalau sekarang ni kalau awak nampak je muka cikgu, memang cikgu tengah nampak je muka cikgu, awak ingat cikgu akan mengajar awak subjek bahasa Melayu saja. Kita dalam kelas apa ni? Ini kelas bahasa Melayu untuk tahun 6. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Elisa. Hai Elisa. Minggu lepas kita dah settle tentang kata kerja kan Elisa? Cikgu dah bagi, minggu lepas kita dah cover latihan. Kita dah buat pun soalan objektif berkenaan dengan topik kata kerja. Elisa kata, ya betul cikgu. Okay, thank you Elisa sebab respon. Okay, minggu ni kita takkan lagi belajar kata kerja sebab dah settle nota, dah settle latihan. So, minggu ni kita nak belajar apa? Hi, thank you for joining e-tuition online. Okay, jangan lupa subscribe YouTube e-tuition. Awak boleh pergi dekat YouTube, awak type je e-tuition dan cari simbol E ni macam wow Jawi ni warna oranye tu adalah official account YouTube kita. Kat situ awak boleh tengok banyak sangat video-video yang kita cover untuk subjek UPSR. Bukan sahaja bahasa Melayu, kat situ ada subjek sains, matematik dan bahasa Inggeris. Dan kalau awak ada apa-apa soalan pun awak boleh tanya dekat, bukan contoh kan, awak tengok video dekat e-tuition kan. So bila awak tengok cikgu tu mengajar, awak tak faham. So awak nak tanya soalan, awak boleh type dekat bahagian komen. Nanti admin akan bagi tahu dekat tutor. Tutor akan bagi jawapan ataupun respon kepada soalan awak tu dan awak akan dapatlah jawapan tu. Okey, selain daripada tu, awak tak dibenarkan untuk share video ni, link video ni kepada orang lain. Sebab kita nak menjaga eksklusif tu untuk diri awak sahaja. Awak tak boleh share video link ataupun video streaming online ni yang sekarang dekat orang lain. Tapi kalau awak nak share berkaitan dengan YouTube ataupun e-tuition punya kelebihan, awak nak bagi tahu dekat kawan-kawan awak, bagusnya belajar kat e-tuition, something like that, awak digalakkan untuk bercakap tentang e-tuition dengan kawan-kawan awak yang lain. Maksudnya awak ajaklah kawan-kawan yang lain untuk join kita punya kelas, bukan share video yang online kelas sekarang ni Okey, cikgu dah habis bebel. Okey, jomlah kita terus belajar apa kita nak cover untuk minggu ni. Okey, minggu ni cikgu nak share berkenaan dengan topik kata ganda. Okey, Elisa. Cikgu kerja rumah minggu lepas saya dah tahu apa maksud merenggut. Okey, bagus. Elisa tolong ingatkan cikgu. Okey, merenggut tu apa, Elisa? Sebab Elisa ingatkan, cikgu pun dah tak ingat dah apa kerja yang cikgu bagi kat awak. Merenggut macam meragut. Okey, bagus. Maksudnya awak lepas ni awak dah tahu dah itu adalah orang kata tambah vocab. Kalau bahasa Inggeris kita panggil vocab lah. Kalau bahasa Melayu kita panggil istilah. So ada penambahan istilah baru yang awak boleh tambah untuk bahasa Melayu awak, iaitu merenggut. Merenggut tu maksudnya macam meragut. Okay, good job Elisa. Sangat-sangat bagus untuk usaha awak. Okay, let's go guys. Okay, minggu ni kita nak belajar tentang kata ganda. Okay, Elisa, pernah dengar ke tidak topik kata ganda ni?
Kata ganda ni kalau awak sekali buat salah, maksudnya awak tak gandakan dia, dia membawa maksud yang lain. Kalau awak gandakan dia, dia membawa maksud yang lain. So pentingnya awak belajar tentang kata ganda ni. Sebab proses kata ganda tersebut, awak menggandakan perkataan tu, ia membawa maksud tertentu. Elisa pernah dengar ke tak kata ganda? Mestilah pernah dengar kan? Awak pun dah tahun 6, mestilah. Daripada darjah 4, kita dah belajar tentang kata ganda sebenarnya. Ya, pernah belajar tapi cuma tahun 4 sahaja. Ya, betul. Kalau untuk UPSR, silibus, maksudnya format UPSR, apa yang kita belajar tahun 4, tahun 5, tahun 6, barulah jadi UPSR. So nak tak nak awak kena tahu tentang kata ganda ni. Walaupun awak dah awak belajar masa tahun 4. Nak tak nak awak kena tahu dan mahirkan. Sebab pentingnya kata ganda ni, satu dia untuk objektif memang perlulah. Tapi yang paling penting awak nak untuk penulisan awak tu. Nak tulis buku, tapi dalam nak memaksudkan buku tu banyak buku ke buku-buku. So mana lagi elok? Buku-buku membawa maksud banyak buku. So awak boleh tulis buku-buku. Okay, settle ini secara general je cikgu untuk introduction ataupun pendahuluan. Okay, first kita kena tahu tentang erti yang ni Elisa nampak tak apa cikgu tulis kat depan ni? Cikgu harap awak nampak lah kat depan ni. Okay, maksud ataupun erti kata ganda tu adalah satu proses pengulangan perkataan. Dia boleh jadi pengulangan perkataan yang sama ataupun ada tambah imbuhan. Contohnya berlumba-lumba. Kalau pengulangan perkataan yang sama, dia jadi lumba-lumba. Tapi kalau ada penambahan imbuhan, dia boleh jadi contohnya berlumba-lumba. So kena ada staykan simbol sempang. Saya nampak cikgu. Okey, alhamdulillah. Sebaik awak nampak. Okey, yang kedua, tujuan kata ganda ni adalah untuk mewujudkan pelbagai makna. Macam cikgu dah sebut masa mula-mula tadi. Kalau awak gandakan perkataan tu, dia boleh membawa satu makna yang tertentu. Kalau awak tak gandakan, dia satu makna yang lain. Macam tu. Okey, yang pertama, untuk menunjukkan banyak. Macam cikgu cakap tadi, buku. Kalau buku, kita tahu satu. Buku-buku dia boleh jadi 2 dan ke atas. Maksudnya jumlah kuantiti buku tu maksudnya lebih daripada 1. Kita boleh guna kata ganda buku-buku. Okay, next. Kedua, fungsi dia adalah untuk kepelbagaian. Contohnya, kuih-muih. Kita guna kata ganda kuih-muih kan. So, untuk memberi maksud bahawasanya, contohlah, makcik yang dekat kedai, dekat gerai yang dekat luar sana tu, dia menjual pelbagai kuih-muih. Menjual kuih-muih. So kita dah tahu daripada kuih-muih tu kita dah tahu dah maksudnya makcik ni jual pelbagai jenis kuih-muih. Ada kari puff, ada donat, ada seri muka. Kalau kuih sahaja dia spesifik kena ada nama kuih sebab kita cakap pasal kuih tu satu je. Kuih kari puff, kuih donat. Pastikan ada nama kuih tu. Tapi kalau kuih-muih tak perlu spesifikkan nama kuih tu apa yang makcik tu jual, tak perlu. Sebab kita dah tahu bila guna kuih-muih tu maksudnya memang banyaklah pelbagai jenis kuih yang ada dekat kedai tu. Okey, yang ketiga, ia membawa maksud yang tertentu. Ya Allah, salah. Maksud yang tak tentu. Contoh kata ganda dia apa-apa, siapa-siapa. Kita boleh gandakan apa-apa, siapa-siapa. Contohnya awak boleh bawa apa-apa
ke rumah saya pada esok hari. So apa-apa je awak boleh bawa dekat rumah kawan awak tu contohnya. Tak kisahlah apa-apa sebab kawan awak tu tak spesifikkan pun awak boleh bawa sesuatu ataupun satu barang je datang rumah dia. Dia tak cakap begitu. So dia kata apa-apa awak boleh bawa apa-apa je. Okey, yang keempat, kata ganda pun boleh menunjukkan nama haiwan. Contohnya macam rama-rama. Apa lagi? Labah-labah. Contoh. Okey, yang kelima, maksud yang tertentu. Kejap lagi kita akan belajar apa maksud kata yang tertentu tu. Tak apa, cikgu bagi satu contoh supaya awak terus ada dalam kepala awak. Contoh dia undang-undang. Undang saja tak ada, perkataan undang saja tak ada. Ada, tapi dia tidak membawa maksud undang-undang ni adalah perkataan undang tu ada maksud dia yang tersendiri. Undang-undang maksudnya peraturan. Undang contohnya kita mengundang ataupun kita mengajak tetamu datang. Contohnya mengundang, mengajak. Kalau undang-undang peraturan. Nampak? Beza Okey, perbuatan yang berulang. Contohnya ulang alik. Maksudnya perbuatan yang berulang. Orang tu kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri. So itu bermaksud ulang alik. Okey, jenis-jenis kata ganda pula ada berapa? Ada 4. Yang pertama, gandaan seluruh kata. Maksudnya perkataan pertama dengan perkataan yang kedua, perkataan yang sama. Contohnya macam cikgu cakap tadi, buku-buku. Tak ada tambahan imbuhan. Yang kedua, gandaan separa ataupun separuh. Contohnya macam lelabah, ke kuda. Separa sahaja, tak perlu semua. Yang ketiga, gandaan berirama. Macam tadi, kuih, muih. Bukit, bukau. Dia berirama mengikut intonasi. Yang keempat, gandaan menyaling. Cikgu, gandaan menyaling tu pula apa? Dia ada tambahan imbuhan. Kita akan pergi go through satu persatu. Gandaan seluruh kata tu apa? Gandaan separa ataupun separuh tu apa? Gandaan berirama tu apa? Gandaan menyaling tu apa? Kita akan pergi satu persatu supaya awak boleh nampak. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak Elisa yang awak nak tanya? Ke awak faham je apa cikgu bebel dekat depan ni? Cikgu harap awak faham lah ya. Cuba bagi respon sikit Elisa. Faham ke tak faham? Okey. Kita pergi yang pertama dulu gandaan seluruh kata. Tak ada soalan cikgu, bagus. Maksudnya Elisa faham. Okey, gandaan seluruh kata contoh cikgu bagi. Cikgu cakap tadi, perkataan pertama dengan perkataan kedua sama. Tadi cikgu dah sebut buku-buku, cikgu nak sebut lain pula. Lembu-lembu. Bagi cikgu contoh lain, Elisa, cikgu nak 5 contoh daripada awak. Sikit je, 5 tu sikit je. Kata ganda yang awak boleh fikirkan, kata ganda dia sama, perkataannya sama. Apa? Banyak sekarang, banyak yang awak boleh bagi cikgu contoh sebenarnya. 5 cikgu nak. Cuba bagi cikgu contoh sikit. Cikgu kena ada interaksi supaya awak tak bosan dan awak tak tertidur ketika kelas cikgu. Gandaan seluruh kata dulu. Kata ganda semua ni cikgu tak sentuh lagi. Nanti. Gandaan seluruh tu dulu.
Gandaan seluruh kata yang awak tahu. Biri-biri, bagus. Biri-biri. Lain. Cirit-birit salah Elisa. Sebab tu cikgu kena tanya awak supaya awak faham ke tak faham. Gandaan seluruh kata kena perkataan pertama dengan kedua sama. Cirit-birit bawah berirama. Perkataan pertama dengan perkataan kedua mesti sama. Macam tadi, lembu-lembu, biri-biri. Lagi? Apa lagi? Okey, bagus. Ura-ura. Sayup-sayup. Murid-murid. Gila-gila. Bagus. Okey, cikgu lupa nak bagi tahu awak Elisa, yang ini pun ada dalam nota tata bahasa UPSR yang kita guna selama ni. Cari je topik kata ganda. Cikgu tak boleh bagi tahu muka surat sebab nota ni memang tak ada muka surat. So awak kena pandai-pandai cari perkataan pula. Topik kata ganda ni. Okey, sekarang kita nak pergi ke kata ganda semu. Cikgu, kata ganda semu tu pula apa? Okey, kata ganda semu ni dia duduk bawah kata ganda seluruh kata. Tapi dia membawa makna yang khusus dengan terdiri daripada kata, tak tulis habis pula dah, kata nama. Contoh yang macam cikgu bagi tadi kan. Contoh dia, undang-undang. Maksudnya pengulangan perkataan yang sama, tapi perkataan undang-undang tu sendiri dia membawa maksud yang khusus, maksud yang tertentu. Undang-undang. Ya, nanti exam saya ada. Okey, bagus. Cikgu pun bela. Awak cakap pasal apa exam ni? Awak cakap pasal nota. Okey. Okey, selain daripada tu, apa lagi? Pengulangan perkataan tapi dia membawa maksud yang khusus. Contoh cikgu bagi lain sebab cikgu nak bagi awak bagi contoh kejap lagi. Anting-anting. Dia membawa maksud yang khusus. Kita nak cakap pasal kata nama anting-anting. Ataupun subang dekat telinga tu kan. Okey, kalau cikgu nak Elisa bagi cikgu 2 contoh boleh tak untuk kata ganda semu ni? Kata ganda semu ni perkataan yang berulang tu sama tapi dia membawa maksud yang khusus. Contohnya macam apa? Dia boleh jadi bukan untuk membawa maksud banyak. Dia tak membawa maksud banyak. Contohnya macam, cikgu bagi hint. Apa ni? Binatang.
Bagus Elisa. Kiranya Elisa dah faham. Kura-kura. Perkataan kura-kura membawa maksud binatang, nama binatang tu kura-kura. Kalau kita buang satu, bukan bermaksud nama kura tu kura. Kura-kura tu banyak. Tak. Memang nama haiwan tu kura-kura. Layang-layang. Bagus. Sekarang maksudnya Elisa dah faham. Nama kata ganda tu digandakan sebab memang dia membawa maksud yang khusus. Contohnya macam rama-rama. Apa lagi? Gula-gula. Gula-gula bukan bermaksud kalau gula-gula tu banyak gula. Gula-gula tu memang gula-gula tu kita panggil gula-gula lah. Kalau contoh awak nak beli gula-gula yang banyak. Encik, saya nak gula-gula yang banyak. Awak tak sebut gula-gula. Orang tu pun tak tahu awak nak berapa. Sebab nama benda tu memang gula-gula. Okey. Sekarang settle bahagian kata ganda seluruh kata. Kata ganda semu ni bukan jenis. Nama jenis tak, bukan. Dia ganda seluruh kata, tapi bawah kata ganda semu ni bawah gandaan seluruh kata. Okey, cikgu dah tak payah pening-pening bahagian tu sebab tak masuk periksa pun. Dia tak tanya pun berapa jenis semua tak. Asalkan awak faham saja. Okey, next. Yang kedua Sekejap, bagi cikgu padam ni. Sampai sini. Okey, yang ini kita dah settle. Sekarang kita nak pergi gandaan separa. Ataupun separuh. Okey, kata ganda separa memang terdiri daripada kata nama sahaja. Lepas tu, sebahagian daripada kata sahaja digandakan. Contohnya, lelaki. Lain. Kuda. Lain. Berbola. Okey, cuba bagi cikgu contoh lain. Bagus. Elisa, tetamu. Tetamu maksudnya dah banyak Maksudnya lebih daripada satu lah. Lain, bagi lagi cikgu dua lagi contoh. Kekabu. Pepohon. Dedaun. Tak apa, cikgu tolong Elisa. Tetupai. Tetupai bukan awak. Tetangga contohnya. Okey, settle untuk nombor 2. Sekarang nak pergi gandaan berirama. Okey, gandaan berirama contohnya
Tertikus. Bagus. Elisa, betul. Tertikus. Tapi cikgu dah tak muat lah. Okey, kata gandaan berirama dia ada penyesuaian bunyi rima tu. Contohnya macam tadi kan. Apa cikgu punya? Bukit, bukau. Apa lagi Elisa boleh bagi? Cirit birit kan awak sebut pagi tadi. Cirit birit. Dia ada berirama. Huru hara. Bengkang bengkok. Kusut masai. Bagus Elisa. Kusut masai. Last, satu lagi contoh. Kusut masai. Lagi apa? Satu je lagi contoh untuk gandaan berirama. Tindak tanduk. Bagus. Okey, sekarang settle nombor 3. Jenis kata ganda yang ketiga iaitu gandaan berirama. Sekarang kita nak pergi kepada gandaan menyaling. Apa yang cikgu nak tekankan kat sini, kata ganda boleh membawa maksud banyak. Ada kata ganda dia tak membawa maksud banyak pun. Okey, gandaan menyaling. Gandaan menyaling tu pula apa? Kata dasar ditetapkan. Dan ada imbuhan. Kata gandaan menyaling ni, kata dasar dia ditetapkan, maksudnya kena stay je kat situ. Cuma yang lagi satu punya perkataan kena tambah imbuhan. Contohnya, tahu menahu. Tolong menolong. Bantu membantu. Okey, cuba bagi cikgu lain, contoh lain. Contoh lain. Elisa. Gandaan menyaling. Apa lagi contoh lain untuk gandaan menyaling? Okey, Elisa tak tahu. Okey, tak apa. Cikgu tolong awak. Tawar menawar contohnya. Kena ada imbuhan.
Tawar menawar. Lagi. Kata mengata. Kejar mengejar. Kejar mengejar. Jahit menjahit pun boleh. Kadang-kadang kita perlu dan wajib tahu bahagian kata gandaan menyaling ni. Sebab kadang-kadang contoh macam tolong menolong ni, sepatutnya kalau ikut teknik dia memang kena ada tanda sempang. Walaupun dia berbeza, cuma tambah imbuhan saja, kadang-kadang pelajar dia confuse. Nak tambah sempang ke tak tambah sempang? Nak tambah sempang ke tak nak tambah sempang? Kena tambah sempang sebab dia gandaan menyaling walaupun dia ada tambah imbuhan. Contoh lain, simpan menyimpan. Tari menari. Sulam menyulam. Okey, itulah antara contoh gandaan menyaling. Kita pun dah settle keempat jenis gandaan, kata ganda. Okey, sekarang kita nak buat apa? Okey, sekarang dah settle keempat kata ganda. Sekarang kita nak pergi ke topik lain. Boleh Elisa? Okey, untuk kata ganda tak ada latihan sebab cikgu rasa peratus untuk pelajar salah untuk soalan kata ganda tu sangat-sangatlah sikit. So bukanlah cikgu malas nak buat latihan kata ganda. Sebab cikgu rasa tak ada masalah pun untuk para pelajar. Yang paling penting untuk awak penulisan lah, macam kata ganda menyaling tadi kan, tolong menolong kena ada sempang. Itu je lah untuk penulisan. Untuk yang kita punya latihan objektif, selalunya pelajar perform, dia takkan ada masalah dekat soalan kata ganda. Okey, sekarang kita nak pergi ke permasalahan pelajar. Antara yang selalu pelajar buat salah dekat mana? Okey, cikgu nak tekankan hari ni, iaitu tajuk kata sendi. Okey, apa yang cikgu nak tekankan hari ni, yang cikgu nak sambung topik lain ni, kata sendi antara topik yang selalu memberi masalah kepada pelajar. Dia confuse. Contoh nak guna dari ke nak guna daripada. Kadang-kadang bukan pelajar je confuse, guru pun confuse, orang awam pun confuse. So kita nak elakkan perkara-perkara tersebut, awak kena belajar. Antara kesalahan
apa, kata sendi. Cikgu nak highlightkan. Contoh yang pertama. Okey. Ravi suka durian. Ayat ni ialah ayat yang salah. Okey, cikgu nak tanya dengan Elisa. Elisa rasa apa masalah dengan ayat ni? Tak apa, ini chill-chill je. Belajar-belajar santai-santai. Cikgu tak paksa awak untuk kerah otak awak. Kenapa? Awak rasalah. Kenapa dengan ayat ni? Kenapa apa masalah dengan ayat ni? Dengar macam elok, dengar macam betul. Ravi suka durian. Tapi apa masalah ayat ni sebenarnya? Okey, cikgu tulis untuk awak lain sementara awak nak jawab yang ni. Ravi suka makan buah durian yang betul. Salah? Okey. Sebenarnya bila kita dah cakap pasal kata sendi, cikgu dah pun bagi hint kat awak. Sebenarnya ada benda yang tertinggal, iaitu kata sendi yang dia buang dalam ayat ni. Allahu Akbar kabir. Okey, sebenarnya kata sendi yang dihilangkan dalam ayat ni adalah akan. Ravi suka akan durian. Okey. Lagi satu cikgu nak bagi tahu tips. Bila nak guna akan ni selalunya berkaitan dengan perasaan. Contohnya marah, suka, rindu, sayang. Contoh kat sini kan, berkaitan dengan perasaan suka. Sebelah dia kena ada kata sendi akan. Tak boleh lenyapkan, tak boleh hilangkan kata sendi tersebut. So ayat tu dah jadi cacat. So kat sini sebenarnya ayat ni tertinggal akan. Cikgu ulang lagi sekali, bila berkaitan dengan perasaan. Contoh macam kat sini, suka. Lain apa yang berkaitan dengan suka? Sayang, rindu, marah, berkaitan dengan perasaan. Sebelah dia kena guna perkataan ataupun kata sendi akan. Okey, yang kedua, kami lalu jalan itu supaya cepat sampai. Soalan ni pun ataupun ayat ni pun ialah tapi akan pelik sedikit. Okey, sebenarnya bahasa Melayu, itulah cikgu nak cakap sekarang ni. Elisa sangat-sangat bertuah belajar bahasa Melayu sekarang lah. Bukanlah cikgu kata dekat sekolah cikgu tak bagi tahu ke? Tak, cikgu nak cakap kat sini. Kat sekolah kadang-kadang cikgu bahasa Melayu terlepas pandang untuk bagi tahu info-info yang perlu di-highlightkan kepada para pelajar. So para pelajar dia akan rasa bahasa Melayu ni ialah bahasa yang mudah untuk belajar. Ya, memang bahasa Melayu ni ialah bahasa yang mudah, tapi jangan ambil remeh. Tak semestinya ayat dengar macam sedap, jawapan dia betul. Itu yang orang Melayu kita buat sekarang. Dia rasa bahasa Melayu tu tak ada teknik. Tak salah Semua benda ke atas dunia ni kena ada teknik.
Jadinya bahasa Melayu ni dia tak boleh ikut sedap dengar dan ikut sedap rasa. Dia kena belajar dan buat latihan sampai awak tahu benda tu dan takkan ulang lagi kesalahan. Macam tu juga macam ni yang cikgu cakap tadi. Sebab tu cikgu nak cuba highlight kan antara ayat-ayat yang famous selalu pelajar buat silap untuk kata sendi. Memang diorang akan tinggalkan akan sebab dengar macam tak sedap ataupun pelik macam Elisa cakap. Tapi kalau ikut undang-undang bahasa Melayu dia ataupun peraturan bahasa Melayu dia, kena ada akan. Baru ayat tu tak cacat dan tepat. Okey, yang kedua ni, kenapa? Apa masalah dengan ayat ni? Kami lalu jalan itu supaya cepat sampai. Pun cikgu dah bagi hint, ianya yang cikgu tengah cakap sekarang ni, yang kita tengah belajar salah ni, sebab dia buang kata sendi tu. Kata sendi apa yang patut ditambah dalam ayat ni? Tak boleh hilangkan kata sendi sewenang-wenangnya. Apa yang patut kena ada dalam ayat yang kedua? Okey, sementara awak buat fikir jawapan, cikgu tulis yang ketiga. Kami mengguna jalan itu supaya kita boleh cepat sampai. Kami mengguna jalan itu supaya kita boleh cepat sampai ke situ. Tak, Elisa, jangan cikgu rasa awak tak faham ni. Ada satu je kata sendi yang tertinggal. Maksudnya satu perkataan tu adalah kata sendi. Kata sendi tu satu je yang tertinggal kat sini. Jangan ubah ayat. Cikgu tak nak ada penambahan ayat. Cikgu tak nak ubah ayat ataupun penambahan imbuhan ke apa, tak nak. Dia ada tertinggal kata sendi sahaja, satu. Dekat mana sepatutnya dia letak kata sendi tu? Semua yang cikgu tulis kat sini ni, semua ayat dia adalah ayat yang salah. Sebab apa salah? Sebab dia buang kata sendi tu. Satu perkataan tu ialah kata sendi. Antara perkataan kata sendi apa? Dari, daripada, kepada, pada, di, kerana. Kerana kata hubung, bukan? Dari, daripada, kepada, pada, di, akan, terhadap, okey, yang kedua ke. Ya ke. Ke ni kita nak pergi satu tempat ke satu tempat yang lain, kita akan guna ke.
Tapi dekat sini kami lalu jalan itu supaya cepat sampai. Dia nak cakap dia lalu dekat jalan tu supaya cepat sampai. So, yang mana satu sesuai kat sini? Nampak ke cikgu rasa macam mudah pula dia punya ni? Nampak kot atas ni daripada kepada pada di akan terhadap. Okey, sebenarnya ayat ni tertinggal di. Kami lalu di jalan itu supaya cepat sampai. Okey, dah settle nombor 2. Sekarang pergi nombor 3, Elisa. Abang sudah pergi pejabat. Okey, ini pun ayat yang salah. Ada satu kata sendi yang tertinggal. Okey, yang ketiga, apa yang sesuai? Jangan jawab nombor 2. Nombor 2 cikgu dah jawab dah. Nombor 3 sekarang ni. Apa jawapan nombor 3? Kata sendi apa yang tertinggal? 3 ke? Okey, baru betul. Abang sudah pergi ke pejabat. Dia tak boleh hilangkan kata sendi ke dekat sini. Okey, yang keempat. Kita mesti hormat guru. Okey, yang mana satu jawapan dia? Satu kata sendi yang dihilangkan apa? Nombor 4. Apa jawapannya? Kita mesti hormat guru. Okey, sementara awak jawab, cikgu buat soalan nombor 5. Empat kepada. Kita mesti hormat kepada guru. Bagus, Elisa. Sekarang awak dah faham. Okey, soalan yang kelima. Nampak ke? Saya bertemu Ali di pasar pagi tadi. Jawapannya apa? Apa yang tertinggal? Nombor 5. Okey, sebab awak nampak cikgu tulis dengan. Bagus. So, saya bertemu dengan Ali sepatutnya. Kat sini kena tambah dengan. Saya bertemu dengan Ali di pasar pagi tadi. Okey, settle untuk yang patut dengan yang tak patut. Sekarang cikgu nak tambah sikit lagi kata sendi juga. Okey, yang ini maksudnya ayat yang betul, yang ini yang salah.
Okey, pelajar selalu confused. Yang ini yang betul para pelancong itu dari Jepun. So, pelajar selalu confused. Jawapan yang salah dia selalu confused dengan apa? Jawapannya ialah daripada. Yang ini jawapan yang salah Yang cikgu tulis ni memang jawapan yang betul. Tapi cikgu nak bagi tahu dekat kolom ni kata sendi yang pelajar selalu confuse ialah daripada. Kadang-kadang diorang tulis para pelancong itu daripada Jepun. Maksudnya yang ini yang salah. Boleh faham ke Elisa cikgu buat macam tu? Sebelum cikgu teruskan, awak boleh tak bagi tahu cikgu faham ke tak faham? Yang ini ialah ayat yang betul, yang ini perkataan kata sendi yang student selalu confused. Maksudnya bila jawapan kat sini jangan buat salah. Okey, yang kedua. Ucapan itu daripada Encik Jamal. Okey, kata sendi yang betul dia adalah daripada. Okey, apa dia punya kata sendi yang pelajar confuse? Awak rasa kat sini? Alisa, cuba awak bagi cikgu jawapan dekat sini. Apa jawapan yang pelajar selalu confuse? Daripada betul. Yang ini sepatutnya salah. Tapi selalunya pelajar confuse. Apa jawapannya? Okey, sekarang cikgu rasa Elisa dah faham. Okey, jawapan yang selalu pelajar confuse dari. Ya, betul. Okey, yang ketiga. Okey, kita dah nak habis masa Tapi kita cover yang mana sempat. Okey, pada waktu petang saya bermain bola. Kata sendi yang betul pada. Kata sendi yang salah selalunya pelajar buat apa? Selalunya. Apa? Elisa rasa apa? Pada tu adalah jawapan yang betul. So pelajar selalu confuse dengan perkataan apa yang salah tu. Kata sendi yang salah tu apa? Okey, disebabkan kita nak habis masa dah, cikgu jawab je lah terus Okey, selalunya pelajar dia akan confuse dengan kata sendi di. Di waktu petang saya bermain bola. Sepatutnya di ni untuk tempat sahaja. Waktu petang ni kan berkaitan dengan masa, jadinya tidak sesuai. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni. Untuk next time insyaAllah kita akan sambung lagi berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang sering pelajar lakukan supaya lepas ni Elisa boleh tahu dan highlight kan yang mana perlu kita tahu, yang mana satu betul, yang satu salah. Okey, terima kasih sangat dari awal sampai akhir kelas awak setia dengan cikgu. Okey. Kenapa tu Elisa buat okey ke tak tu? Okey, cikgu ucapkan selamat menyambut Ramadan.
Cikgu harap apa salah silap cikgu ketika mengajar, awak boleh maafkan. Okey, terima kasih. Bye.